Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan akan terus bekerjasama dengan The Brunei Cancer Centre TBCC dalam menawarkan perkhidmatan rawatan kanser yang terbaik bagi penghidap penyakit kanser serta keluarga mereka yang terlibat. Kerjasama dari semua lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan, persatuan, pertubuhan bukan kerajaan NGOs dan pemimpin akar umbi dalam pengurusan pesakit kanser sangat penting dalam mengurangkan kesan kanser. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam Pertutusan sempena sambutan Hari Kanser Sedunia 2023 yang bertemakan menutup jurang penjagaan. Jelas Menteri Kesihatan kira-kira 30 hingga 50% daripada kematian akibat kanser boleh dicegah dan ia dikaitkan dengan beberapa tingkah laku dan amalan berisiko. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Ong Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan juga menyatakan menurut statistik yang diperoleh daripada Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam BDCR pada tahun 2021 terdapat 294 kematian akibat penyakit kanser dan sebanyak 682 kes baru telah dikesan menghidap penyakit kanser pada tahun tersebut. Di peringkat individu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan berhenti merokok dan mengelakkan dari terdedah kepada asap rokok, mengekalkan berat badan yang sihat secara konsisten, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang termasuk memastikan cukupnya pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari dan mengurangkan diet berlemak yang berlebihan dan meningkatkan aktiviti fizikal iaitu sekurang-kurangnya 30 minit dalam sehari, 5 kali atau lebih dalam seminggu. Kementerian Kesihatan juga telah menerbitkan garis panduan aktiviti fizikal kebangsaan edisi kedua yang mengandungi maklumat serta cadangan berasaskan bukti saintifik untuk mengurangkan tingkah laku sedentary yang boleh digunakan sebagai panduan kepada orang ramai. Kementerian Kesihatan juga mengkaitkan kempen secara kolektif iaitu BN on the Move, iaitu inisiatif pengiraan langkah dibuat bagi mencapai sasaran langkah yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Kempen ini diharap dapat meningkatkan kegiatan fizikal dan seterusnya memupuk budaya aktif di kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 antara lain bertujuan sebagai usaha mencari kaedah bagi merangsang kerjasama antara sektor awam dan swasta ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 di samping memajukan ekonomi digital yang mampan. Dalam temu bual bersama RTB yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Ong Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menggariskan kepentingan pendekatan Whole of Nation yang akan membawa kepada ekonomi negara yang dinamik dan mampan. For us to continue our common goals of economic diversification and also to achieve a higher economic growth, I think we both need to work together, the public sector and the private sector. So I think if what we are trying to do, encourage the private sector to do, is to continue to improve their efficiency and productivity in whatever they do, so that we have our economy will be more competitive, not only to achieve better efficiency for our domestic market, but it also make our businesses more competitive in the regional market and even the global market. Introduce new ideas, new products to the local market, and to cater for services required by many of the foreign direct investors that come to Brunei. Persidangan Perniagaan Kebangsaan 2023 juga menyentuh mengenai ekonomi digital yang mampan dan Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG dalam temu bual bersama RTB mengongsikan pandangan mengenai pihak yang berkepentingan boleh terlibat sama dalam usaha membangun ekonomi digital yang mampan. What's really important is understanding where digitalization can play a role in your business. Can it be a strategic enabler to help you to be more competitive, to get you to see more opportunities? So one is around making sure you've got the right
people the right understanding of where it fits in your business strategy, growing capability, providing the right training, and also ensuring that we are enticing or encouraging the younger generation to come, because they are the ones who are very digitally savvy, and they respond to change very quickly. They're very resilient, so they also can help us think through new innovative ideas and strategies for our businesses. Sementara itu, Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, pengarah eksekutif kumpulan syarikat LVK dan pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC, melahirkan pandangan mengenai kemampanan perniagaan dengan melihat di sebalik cabaran konvensional. So as Bruneian businesses, I feel that we should look more within our immediate neighbours. We live on a huge island, and if we could create our businesses and drive our businesses to service what is beyond our own borders, that is crucial. I think I've mentioned this before in previous interviews over the years, that enabling your business to grow beyond what you see in the immediate territory is part and parcel of sustainability. We are nimble as a nation because we don't have as many people, but we can adapt our approaches very easily so that we can integrate it into a greater marketplace. Penerbitan pakej bahan rujukan pendidikan khas berupa buku-buku panduan oleh Jabatan Pendidikan Khas adalah pencapaian penting ke arah memastikan pendidikan inklusif yang berjaya. Ini kerana penerapan penilaian berasaskan kemahiran dan pedagogi yang kreatif dan inovatif yang terkandung dalam buku-buku yang diterbitkan adalah penting dalam melahirkan pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat menyumbang kepada kejayaan diri sendiri dan keluarga. Penerbitannya juga antara langkah untuk memastikan usaha membentuk pelajar-pelajar berkeperluan khas akan terus dicorak, dan pihak Jabatan Pendidikan Khas akan memastikan kesinambungan buku-buku berkenaan dengan program perkembangan profesional yang berkaitan bagi memantapkan lagi kapasiti para guru pendidikan khas. Buku rangka kerja pendidikan khas ini telah menggariskan maklumat-maklumat yang komprehensif yang melaksanakan prinsip APA ataupun Access, Participate dan juga Achieve, dan juga prinsip 5A iaitu Accessibility, Adapted Curriculum, Adapted Instruction dan juga Adapted Assessment dan juga Acceptance, di mana pelaksanaan prinsip-prinsip ini akan dapat dilaksanakan mengikut 4 sumber utama, iaitu sumber maklumat, sumber manusia, sumber fizikal dan juga sumber financial, kewangan. Manakala buku kurikulum rendah merupakan edisi pembaharuan yang mengandungi tata cara penilaian terkini mengikut cara pembelajaran teradun yang lebih sesuai dengan fasa pandemik dan mengandungi maklumat terkini selaras dengan amalan terbaik dan terkini. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Sengkurong diadakan kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Pengundian turut dilaksanakan secara dalam talian melalui kaedah aplikasi mudah alih e-undi PMKK. Dua calon yang layak mengisi jawatan tersebut ialah Awang Haji Abdullah Hanif bin Orang Kaya Maharaja Dinda Haji Saman berusia 67 tahun dan Awang Haji Mustafa bin Haji Masri berumur 61 tahun. Majlis pengundian akan diteruskan lagi Ahad ini 5 Februari. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk sentiasa menjaga dua hubungan, iaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Adapun menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan beribadat dan mentaati suruhannya dan menjauhi larangannya. Manakala menjaga hubungan dengan manusia pula dengan melaksanakan kewajipan dan menunaikan hak-hak sesama Muslim. Salah satu daripada hak sesama Muslim adalah menyebarkan salam. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Keutamaan Memberi Salam. Memberi salam adalah amalan yang mulia dan sangat digalakkan dalam agama kita. Salam ialah ucapan penghormatan yang berbentuk doa yang ditujukan kepada sesama Muslim, sama ada yang dikenali ataupun tidak.
Ini menunjukkan betapa manis dan murninya agama Islam itu dalam menghubungkan persaudaraan sesama Islam melalui pengucapan salam. Adapun hukum memberi atau mengucapkan salam itu adalah sunat, manakala menjawabnya pula hukumnya adalah wajib. Walaupun penyebaran salam itu sangat dituntut, akan tetapi ada tempat dan ketikanya kita dimakruhkan untuk mengucapkannya. Jumlah saudara baru di negara ini bertambah apabila seorang wanita berbangsa Iban memilih Islam sebagai pegangan baharunya. Majlis pengislaman berlangsung kemarin di Kampung Sungai Akar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dayang Saimira anak Sani memilih nama Islamnya sebagai Nur Umairah Az-Zahra binti Abdullah Sani. Antara yang hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Pusat Dakwah Islamiah telah mencatatkan seramai 30 orang telah memeluk Islam di seluruh negara sejak awal tahun ini. Dari jumlah tersebut, 12 orang adalah dari daerah Brunei dan Muara. Berikutan mesej tular di media sosial berkenaan ubat paracetamol suspension yang dikuarantin. Kementerian Kesihatan mengesahkan bahawa 4 batch ubat paracetamol suspension 50 mg/ml telah ditarik balik dari pengedaran. Ia adalah selaras dengan Standard Operating Procedure SOP Jabatan Perkhidmatan Farmasi setelah pemantauan dalaman terhadap produk tersebut mendapati kualiti produk berkenaan berkemungkinan terjejas. Penarikan balik hanya membabitkan 4 batch yang tersenarai dan tidak melibatkan batch lain yang telah dibekalkan melalui Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan. Jabatan Perkhidmatan Farmasi sedang menjalankan penyiasatan lanjut ke atas produk berkenaan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Saintifik dan syarikat pembekal. Sehubungan itu, ramai yang mempunyai ubat paracetamol suspension dengan nombor batch seperti yang tersenarai adalah dinasihatkan untuk tidak menggunakannya atau boleh mengembalikannya ke farmasi di hospital-hospital atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Setakat ini, tidak ada laporan telah diterima mengenai kesan mudarat yang berlaku dalam kalangan pesakit setelah memakan ubat berkenaan. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat doktor dengan segera di pusat-pusat kesihatan atau hospital-hospital yang berdekatan jika keadaan pesakit semakin merosot setelah pengambilan ubat tersebut. Kementerian Kesihatan sentiasa mengambil berat terhadap kualiti produk ubat yang dibekalkan dan sentiasa memastikan ia adalah berkualiti, selamat dan berkesan. Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan orang ramai untuk tidak berasa cemas dengan penularan maklumat berkenaan. Bagi maklumat terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau melalui media sosial @moh_brunei atau @pharmacy_brunei. Anggota Majlis Penasihat Perniagaan Brunei ASEAN Bank baru-baru ini telah menghadiri Majlis Penyerahan Pengerusi Mesyuarat ASEAN Bank ke-95 di Jakarta, Indonesia. Antara yang menyertai Puan Haslina Taib, anggota ASEAN Bank Brunei yang juga pengerusi Kumpulan Kerja Transformasi Digital. Tema bagi pengerusi ASEAN Bank tahun ini ialah ASEAN Centrality, Innovating Towards Greater Inclusivity. Ia juga dihadiri oleh hampir 100 delegasi. Semasa pembentangannya, Puan Haslina menyentuh mengenai pengendalian beberapa siri perbincangan dengan pakar serantau dan pihak berkepentingan untuk mendapatkan cadangan mengenai perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Juga dikongsikan projek Legacy Brunei Akredi yang mempunyai 3 bidang fokus utama iaitu dompet data, perkhidmatan digital dan perkongsian ekosistem bagi memudahkan aliran perdagangan. Status harian normal baharu COVID-19, tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan maklumkan 132 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%.